Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat abangku yang dirindui, dikasihi selalu. Khabar semua, harap semua okey lah. Alright, steady. Alright. Jadi untuk topik kali ni saya nak berkongsikanlah tentang kisah perjalanan hidup PHC kita ni. Macam mana wujudnya, macam mana PHC boleh berada sampai ke hari ni lah. Maknanya setakat video ni diambil dah hampir 8 tahun lah. Start daripada tahun 2015 sampai sekarang ni tahun 2023 kan. So almost dah 8 tahun lah kan. Jadi sebelum saya, ini adalah sambungan kesinambungan daripada episod yang dulu. So pada sahabat-sahabat yang mungkin baru jumpa video ni, boleh tengok balik lah dekat wall saya kan. Ada cerita-cerita lah tentang apa perjalanan hidup yang saya alami, yang saya hadapi sepanjang saya nak meneruskan kehidupan sebagai seorang gitar technician ataupun gitar luthier. Right. So saya mulakan untuk topik hari ni dengan kisah masa saya kerja construction, di mana masa tu di saat-saat akhir kontrak saya dah nak habis. Sebab kita orang kerja kontrak kan, kita ada kontrak dengan company 3 tahun. So setiap tahun tu ada renew lah dan sebagainya. Jadi saya bekerja sebagai M&E Clerk of Work, Mechanical Clerk of Work di sebuah firma konsultan. Kira dalam Malaysia ni dia adalah antara top 10 lah yang terkenal lah. Maknanya nak masuk firma konsultan ni susah lah bang, memang susah. Dia punya requirement dia tinggi. Tapi alhamdulillah saya dapat kerja dengan syarikat ni. Saya sangat-sangat berbangga. Right. So saya pendekkan cerita. Masa 3 bulan sebelum notis diberi, maksudnya dia beri reminder lah bahawa kontrak anda akan tamat sekian-sekian. Itulah maknanya dia beritahu awal kan. Okey lah, benda tu normal lah kan. Jadi lepas saya selidik-selidik, ada ke projek lagi lepas ni Dia kata ada, tapi tak tahu bila nak launching kan. Lambat lah nak launching tu, maybe 3 bulan 4 bulan lagi dan sebagainya kan. Okay, so masa tu saya ada juga keluar sekejap cari kerja, pergi interview dan sebagainya. Tapi sampailah ke saat saya nak berhenti tu, hari terakhir tu, masih belum dapat kerja yang barulah kan. Dia macam tu. Sebab kalau kontrak tu terus sambung, company yang sama kan, so insyaAllah lah mungkin kita boleh sambung lah kan. Tak payahlah nak tunggu 3-4 bulan, nak makan apa kan. Kan, betul tak? So tak apalah. Saya di hari terakhir tu kan, saya dah officially tamat kontrak lah kan, sebagai M&E Clerk of Work. So siapa yang kerja site dia tahulah M&E Clerk of Work ni dia punya level pekerjaan tu macam mana kan. Dia kira macam executive level kan. Kira dekat site tu dia taiko lah. Kan. Right. So macam mana saya bekerja daripada subcon, lepas tu saya naik ke maincon, macam mana saya jadi daripada site supervisor sampailah saya jadi senior M&E site supervisor, sampailah saya jadi assistant project manager, sampailah saya jadi M&E coordinator dekat Solaris Brutamas tu kan, dekat Pabrika tu. So kalau dekat sana, kalau sahabat-sahabat tengok dekat Pabrika tu, Solaris tu kan, so kalau sahabat-sahabat pergi sana, tengok dekat area koridor, public toilet, lift lobby, basement, tower kan. Dia ada 6 tower, ada 4 podium kan. 6 tower, 6 podium dan 7 basement. Macam itulah. Jadi kalau sahabat-sahabat pergi kat sana, kalau tengok dekat atas ceiling tu, plaster ceiling, dekat toilet tu, boleh tengok dekat area urinal bowl, boleh tengok dekat apa nama ni, WC kan. WC tu water closet kan. So water closet ni untuk jamban lah kan. So saya yang arrange benda tu. Kalau dekat ceiling tu kita boleh tengok downlight, diffuser, sprinkler, kita boleh tengok CCTV, ceiling opening, banyak lah. Maknanya ada M&E above ceiling tu kan. Itulah saya yang coordinate benda tu untuk susu galur pipe lalu dekat atas ceiling tu. Saya lah orang yang bertanggungjawab untuk menyediakan drawing, membuat approval, revision drawing dan sebagainya. Saya
Masa tu saya buat AutoCAD sekali, dan saya agak master dalam AutoCAD. Saya boleh buat AutoCAD, kita buat superimpose drawing dan sebagainya lah. And jadi itulah kerja saya. Sebab kalau tak ada superimpose drawing, tak ada coordination drawing, kerja tak boleh jalan. So itulah kerja saya. Maknanya ni saya ni kira macam frontman. Frontman untuk kerja tu disiapkan, sebab setiap kerja yang nak dibuat tu kena ada approval daripada engineer IR ataupun dengan arkitek. Itulah kerja saya. So saya bertanggungjawab juga untuk chair meeting. Chair meeting dengan arkitek, dengan klien dan sebagainya. Dan masa tu memang kita orang cakap bahasa Inggeris lah kan. Buat presentation, pembentangan, kita buat mitigation plan. Sebab arkitek tanya, owner project kan. Dia tanya, so how you mitigate your delaying works kan. So kita beritahu lah, kita ada kita punya pembentangan, kita buat projektor. Itulah saya antara salah satu saya punya scope of work dekat Solaris tu kan. Jadi saya in charge untuk bahagian sprinkler, firefighting. So firefighting kita ada wet riser, sprinkler, hose reel, fire alarm, smoke detector kan. Kita ada PA system, kita ada intercom. Lepas tu saya in charge juga untuk bahagian cold water and sanitary. So cold water ni dia ada banyak lah, dia ada hot, dia ada cold. Lepas tu sanitary untuk pipe kumbahan kan. Lepas tu dan pipe infra. Kita buat infra works lah untuk cement line pipe dan sebagainya lah. Itulah antara saya punya scope of work. Memang banyak lah saya punya tugas. Jadi bila saya banyak bekerja dalam bidang-bidang macam ni, saya bercampur dengan orang profesional. Jadi bila saya bercampur dengan orang profesional ni, saya terdidik dengan cara percakapan mereka, cara mereka bekerja. Jadi apa yang saya nak cuba beritahu kat sini, saya dah terdidik dengan cara bekerja dengan standard yang tinggi. Sebab sebelumnya saya bekerja dengan subkontraktor dan sebagainya. Jadi kita bekerja dengan orang level kita. Tapi bila saya bekerja dengan Maincon, saya liaise dengan executive level, arkitek, IR, interior designer, authority dan sebagainya. So kita memerlukan spek yang tinggi, baru diorang meet dengan diorang punya kerja kan. Kalau tak kita memang kena bambu bang, manjang kena bambu je kan. Jadi oleh sebab itu, alhamdulillah saya berkat daripada belajar benda tu semua tu, saya memperoleh satu aset yang saya rasa saya sangat berbangga lah, iaitu saya mempunyai communication skill. Right. So balik pada cerita yang asal tadi, lepas habis kontrak tu, lepas saya Solaris tu bekerja sebagai assistant coordinator tu, M&E coordinator, saya bekerja sebagai M&E cloud of work. Maknanya peringkat paling tinggi dalam construction lah. Dalam construction tu cloud of work yang orang kata apa, yang banyak lah dia punya spec dia punya scope of work. Yang mana dia buat site evaluation, buat inspection dan sebagainya lah. Untuk method statement approval dan sebagainya. Yang mana kerja construction dia faham lah kan. Jadi bila kontrak tu dah habis, 31 hari bulan 12 tahun 2014. 2014. Jadi 1 Januari 2015 saya dah tak ada kerja lah kan. Saya dah tak ada kerja. Jadi bila hari pertama tu, kita dah biasa bekerja. Pagi-pagi kita dah keluar kan, matahari belum naik kita dah keluar apa semua kan. Jadi bila hari yang kita tak bekerja tu, kita jadi macam lain tau. Kita nak keluar je, kita duduk rumah tu rasa macam lain lah kan, janggal je rasa kan. So satu hari tu saya pagi tu saya ajak rumah saya lah. Wife saya memang suri rumah sepenuh masa jaga anak-anak. Sebelum ni wife saya dia bekerja sebagai legal assistant, lawyer assistant lah. Dia kerja dengan pejabat lawyer. Jadi pagi tu lebih kurang pukul 10, ni nak jadikan cerita lah titik permulaan PHC kita ni wujud. Jadi kita orang ni pergi naik motor kan. Malam nak naik kereta, kita orang naik motor. Jalan lah daripada rumah saya ke Tesco sebenarnya. Sekarang ni jadi Lotus lah kan. So jarak daripada rumah saya ke Tesco tu lebih kurang 4km, 3km macam tu. Tak jauh pun, dekat je kan. Jadi sampai dekat lalu dekat kedai satu shop lot ni, dekat depan Tesco tu, saya ada nampak ada satu kedai ni, dia punya roll shutter dia terbuka setengah. Lepas tu kedai tu kosong kan. Saya tengah naik motor ni, saya pandang macam tu kan. Motor tu pusing lah. Saya pun pusing. Pusing. Lepas
Tu wife saya tanya lah, rumah tanya kenapa bang? Turun je ambil gambar kedai tu kan. Lepas tu ambil kamera, snap lah, ambil handphone, snap gambar kedai tu. Lepas tu saya pun pergi dekat, ada nombor telefon kan. Nombor telefon dia kata kedai untuk disewa. Okey lah. Wah, saya pun macam pelik lah kan. Tak ada apalah. Lepas tu kita orang pergi makan balik. Lepak dekat makan tu sarapan pagi, lebih kurang pukul 10 pagi macam tu. Hati saya macam rasa macam tak puas hati tau. Rasa macam nak contact je orang tu kan. Okey. Lepas tu saya cakap, contact, saya cakap kat rumah saya, telefon nombor tu, nak tanya pasal kedai tu. Tu buat saya cakap nak berniaga apa bang? Sebab kita memang tak ada pengalaman berniaga dan sebagainya kan. Lepas tu bila contact tu, saya contact lah kan. Contact, dipendekkan cerita pukul 12 kita orang jumpa lah. 12 tengah hari tu kita orang jumpa dekat semenit tu, dekat kedai tu lah kan. Lepas tu orang tu pun dia buka shutter, dia buka pintu, kita orang masuk lah. Kita orang masuk. Kedai tu kecil je bang, tapi rasa macam seronok lah kedai tu kan. Lepas tu dipendekkan cerita, tanya. Okey, maknanya ada 3+1 lah, 3+1 plan macam tu lah kan. Sewa kedai tu. Lepas tu bincang-bincang dengan rumah. Okey lah bang, tapi jangan tak jadi kan, lebih kurang macam tu lah kita orang punya conversation kan. Macam tu lah. Lepas tu tak lama dalam petang tu dapat kunci kan. Mesti dapat kunci macam tak percaya bang. Macam tak percaya yang kita ni dah ada kedai kan. Tapi nak berniaga apa lah. Memang masa dapat kunci kedai tu kita tak tahu nak berniaga apa kan. Lepas tu dah lepas pukul 4 petang tu, saya ambil anak sekolah kan. Pukul 6 tu sementara nak tunggu ambil anak sekolah tu, antara dengan pukul 4 dengan pukul 6 tu kita orang cuci kedai. Pergi kedai hardware, beli baldi, beli penyapu, saya dengan rumah saya kan, dengan anak-anak kecil lah kan. Lepas tu dah kemas-kemas tu, dah ambil anak. Rumah tanya, bang kita ni nak berniaga apa bang? Entahlah, abang pun tak tahu nak berniaga apa. Jangan main-main bang, kita bulan-bulan nak kena bayar sewa tau, kata kan. Ya tahulah tu, nanti tengah fikir ni, yang penting kedai ni dapat dulu. Itu segmen matlamat tu, kedai tu kena dapat dulu. Macam tu lah kan. Lepas tu besoknya tu, lepas hantar anak sekolah apa semua tu, pukul tengah hari tu, lepas hantar anak sekolah, kita orang balik kedai. Duduk lah kat tengah-tengah tu, makan nasi bungkus kan. Apa aku nak berniaga ni, memang tak tahu berniaga apa bang. Itulah cerita dia, tak tahu nak berniaga apa. Lepas tu saya cakap, kita jual mainan nak je kan, mainan budak-budak kan. Lepas tu kita cakap macam tu. Besoknya tu kita pergi ke GM Kelang. Saya dengan bos saya pergi GM Kelang. Masa tu anak-anak tak sekolah, kita orang bawa anak-anak tu pergi kan. Bawa sekali, kita orang pergi pagi kan. Takut kan nak hantar anak sekolah nanti kan, takut nak patah balik ke apa kan, tak sempat. So anak cuti lah masa tu sekolah. So ikut kita orang pergi GM Kelang. So kita orang pun borong lah, berbekalkan dah ada sikit duit simpanan yang ada. So kita orang belilah beli kedai mainan, beli mainan tu. And lepas tu kita pergi DIY tu, belilah barang-barang kecil-kecil tu kan, stationery dan sebagainya lah. So kedai tu adalah perabot-perabot. Kita orang pergi kedai perabot second hand and so modal nak buka tu masa tu banyak lah kan, banyak jugalah, keras jugalah kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan masih kecil lagi modal dia kan. Tapi pada saya masa tu duit yang tak berapa nak ada, sikit. Memang besar lah jumlah dia kan. So kita beli kursi, meja, sofa kecil. Sofa pun second hand bang. Kita beli sofa baru, sofa second hand je kan. Banyak jual dekat FB kan. So beli lampu lip-lap tu. Lepas tu saya buat flyers kan. Lepas tu tak lama bang, hari ketiga ke keempat macam tu, tiba-tiba pagi tu saya nak buka kedai, ada telefon masuk kan. Hello, is this Mr. Hairi? So can you please start work tomorrow? Alamak, rupanya interview yang aku pergi dulu tu dah dapat. Aku minta gaji 4,800. Dapat bang, 4,800 basic 4,800. MAE Cloud Food juga kan. So aku minta 5,000 kan. Dia kata sorry, basic aku 4,000, lepas tu ada plus dapat 800. Macam tu lah. Basic aku 4,000. So apa nama ni, masa tu saya cakap pada rumah, alamak, time macam ni pula dapat kerja kan. Aduh, macam mana ni Rumah saya macam
tuan suka hati abang lah. Dia macam tu kan. So saya cakap dia okey, nanti saya keluar balik Lepas tu tak lama bang, lepas 5 minit tu saya cakap tak apalah miss apa tah kan. Saya tak ingat. Saya cakap tak apalah, you pass lah job tu dekat online, saya dah ada kerja dah, macam tu. Oh, are you sure? Dia kata, oh, okey lah, kita orang dah select dekat you pasal IT you are you punya CV okey lah kan. Maknanya meet dengan dia orang punya requirement. So okey lah, sebab saya punya pengalaman memang banyak dalam construction kan. Saya involve dalam beberapa mega project, macam contoh KL Central Hotel, Park 7 KLCC, lepas tu Solaris, lepas tu ada banyak lah high end condo, lepas tu dekat Putrajaya lagi banyak lah. Saya punya resume saya memang strong lah memang agak strong lah. So tak apalah, saya pun anggap lah tu bukan rezeki saya, mungkin rezeki orang lain. Masa tu bermula saya sebagai penjual mainan. Saya beli Xbox, konon-konon nak bagi sewa kat orang, kat budak-budak ni 1 jam RM7 dan sebagainya. Okay, dipendekkan cerita 4 bulan ke 5 bulan sale zero bang. Bulan-bulan kita orang bayar sewa, tapi tak ada pulangan. Boleh bayar tak bang? Masa tu duit tinggal berapa bang? Macam tu kan. Masa tu kita orang dah critical dah kan. Lepas tu saya pun dah cakap, aduh aku ni dah silap jalan dah. Saya dah sampai cakap macam tu lah. Aduh aku ni dah salah langkah dah ni, patut. Sebab duit dah banyak keluar bang. Sewa kedai dah berapa ribu kan. Bayar 3 kali deposit, 3 kali sewa tu nak dapatkan kunci tu. Tapi nak tak nak saya tak boleh patah balik bang. Saya kena teruskan juga kan. Sama ada saya nak bekerja ataupun sama ada saya nak ambil balik deposit ataupun saya nak bekerja, macam tu lah kan. Tapi kalau saya bekerja, saya akan berada dalam takut yang sama lah. Pagi-pagi tempoh jam. Lepas tu walaupun duit gaji banyak, kadang-kadang belanja tak cukup sebab kos sara hidup bukannya rendah bang, kos sara hidup tinggi kan. Jadi itulah cerita dia. Tak apalah, kita teruskanlah berniaga kan. Lepas tu bila dah selang beberapa bulan tu sale tak ada, orang masuk kedai, bukan tak masuk, ada customer masuk tapi tak beli. Rupa-rupanya barulah aku tahu kenapa orang tak beli. Tesco kat depan tu je bang, depan kedai aku je, lagi besar-besar mainan dia. Lagi murah-murah kan. Aku cakap aku dah silap langkah ni. Rupa-rupanya kedai shop blok belah sana pun ada mainan juga. Dia jual basikal, dia jual banyak lah kan, mainan patung-patung budak-budak tu. Spiderman lah, Iron Man lah, apa semua. Aduh aku dah salah langkah dah ni. Aku tak usaha dulu kan. Tak apalah, at least aku dah belajar satu benda kan. Saya dah belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga daripada kesilapan kan. Jadi nak tak nak saya terpaksa cari satu kaedah untuk menyara keluarga dan kedai. Masa tu dah pertimbangkan lah sama ada nak lepaskan kedai ni ataupun nak macam mana kan, nak cari kerja balik macam tu lah. Tapi kalau nak lepaskan kedai ni, kita dah beli perabot, mainan dah ada kat kedai. So maknanya tinggal aku nak kena tingkatkan promotion, cari strategi lain. Saya fikir macam tu lah kan. Jadi satu hari tu lepas saya dah tutup kedai, saya bincang dengan rumah kan. Saya cakap kat dia, abang nak keluar sekejap lah kan. Nak pergi lepak mamak sekejap, ada kerja sikit. Wah, saya pun okey je, dia tak kisah kan. Lepas tu saya pun keluar bawa laptop saya, pergi kat kedai mamak pakai wifi dia kan. Saya pun buka laptop, saya cari macam mana nak berniaga kan, macam mana nak memulakan perniagaan. Aku baru nak belajar bang. Kan, mungkin ada sahabat-sahabat yang tengok ni macam apalah, patutnya kena kaji dulu, patutnya macam tu lah kan. Tapi bang, kita zaman dulu dia tak macam sekarang, media sosial pun tak hebat macam sekarang kan. Masa tu tahun 2015, masa tu mungkin ada yang kata kenapa tak sidik dulu ni semua kan. Dia sebenarnya kalau kita bercakap tu memang senang bang, kita bercakap tu mudah aja kan. Tapi kalau kita alami benda tu semua tu, kita pun tak terfikir benda tu tau sebenarnya. Kita tak terfikir kan, sebab kita mungkin kesilapan saya masa tu berniaga nak untung. Mungkin itulah kesilapan yang selalu dihadapi lah kan oleh peniaga-peniaga yang gulung tikar ke apa ke kan. Saya cakap ni mungkin lah, sebab benda ni berlaku kat saya kan. Saya ingatkan dah berniaga, barang dah ada, customer masuk, bulan-bulan boleh balik modal ke apa kan. Tak ada bang, 4 bulan 5 bulan zero bang. Tak ada, 1 sen pun tak masuk. Kita orang dah risau dah kan. Sampai satu hari tu saya proses balik, aku nak quit ke ataupun aku nak teruskan.
So saya pilih untuk teruskan. Jadi saya pergi lepak mamak, saya pun search lah macam mana nak ni strategi, at least ada lah idea sikit. Tapi malangnya masa tu blogger-blogger Malaysia tak ramai bang cerita pasal perniagaan ni kan. Cuba search tengok, tak ramai yang berniaga. Tak ramai yang share pasal strategi perniagaan. Bila macam dah lama-lama tu macam boring lah pula kan, tak ada konten yang saya nak tu, tak ada kan. Jadi saya pun tutup laptop, air dekat meja tu bergelar-gelar lah kan, berapa kali pergi toilet lah kan. Lepas tu masa wife pun dah tanya pukul apa nak balik kan, saya pun cakap lah sekejap lagi balik lah kan. Lepas tu dah tutup laptop apa semua, dah simpan dalam beg. Saya pun last round lah, nak scroll lah kan, nak scroll Facebook. Saya pun scroll sampailah terjumpa dekat newsfeed saya tu sponsored stories daripada D Herbs. Siapa lagi kalau bukan Datuk Adi Syukri punya kan. So dia ada buat marketing dengan cara macam tu lah, tapi dia punya marketing yang ni dia lain sikit. Dia tak macam yang sekarang kan. Yang macam dulu tu dia buat sponsored stories, tajuk dia apa tau? Tajuk dia, kenapa usahawan Melayu sering gagal. Dia punya tajuk tu huruf besar tau. Saya pun macam seronok ni. Artikel dia panjang bang, tapi saya tak berapa ingat. Saya cuma ingat point je lah Okay, dia punya point dia tu, nombor 1, selalu menjual barang mengikut trend. Maksudnya barang tu laku sekejap, lepas tu sampai trend tu dah tak ada, benda tu maknanya tak terjual lah. Kita beli barang banyak-banyak, tiba-tiba bila trend tu dah tak ada, dah overstock pula dekat rumah kita kan, barang dah tak terjual, macam tu lah. Lepas tu nombor 2, barang-barang yang kita jual, barang-barang yang banyak persaingan, macam tu lah. Ada banyak lagi lah point dia. Dia kata peniaga yang selalu berjaya adalah mereka yang berasaskan daripada potensi diri, kemahiran dan sebagainya. Macam contoh, kalau Mak Mina ni dia boleh buat roti kan, so dia buka dia jual roti yang dia buat sendiri, dan akhirnya roti tu ada jenama dan perniagaan dia berkembang hingga menjadi satu kilang. Cerita dia simple tapi logik kan. Sebab Mak Mina ni dia ada resipi yang tersendiri, sebab dia memang minat buat roti. Ni contoh lah kan, contoh. Dan dia jadi branding untuk diri dia sendiri dan produk tu, dan seterusnya kepada produk tu. Maksudnya nama dia dah branding, personal branding. Jadi secara tak langsung barang yang dia jual tu pun ada brand juga. Macam itulah. Itu nombor 2, orang yang nombor 2, Encik Kadir pandai membaiki TV, pandai membaiki radio, barang-barang elektronik, dan dia membuka kedai membaiki TV dan sebagainya. Itu yang nombor 3, Cikgu Ali pandai mengajar kan, dia ada ilmu mengajar sains, sejarah ke apa ke, dan dia membuka kelas tuition bersama kawan-kawan dia, membuka perniagaan kelas tuition kan. Jadi dekat situ saya tengok bahagian yang mengajar kan. Macam saya nak buat roti tak pandai, nak buat itu semua tak pandai kan, nak jual barang ikut trending memang saya tak minat kan. Saya tak minat jual barang-barang yang macam dia sebut tu lah, barang ikut trending ke apa ke, saya tak minat benda-benda tu semua. Jadi saya memilih untuk baca yang bahagian yang tu lah, bahagian yang saya memilih untuk fokus pada bahagian yang mengajar ataupun yang kemahiran tu kan. Okay. Jadi lepas saya baca tu, saya ambil kertas, saya tulis kat dalam diri ni apa yang aku boleh buat kan? Aku ni apa yang aku boleh buat. So aku boleh main gitar. Okay, main gitar. Lepas tu saya tulis tu apa yang aku boleh buat dengan gitar tu. So saya boleh basking, sebab saya memang boleh main gitar. Saya pemuzik dulu kan. Saya main gitar, boleh basking, boleh repair gitar, boleh mengajar gitar. 3 benda ni. Jadi saya pecahkan dia. Okey, sekarang ni saya susun repair gitar tu ke bawah. Nombor 1 mengajar gitar, nombor 1 basking, nombor 2 mengajar. Macam itulah. Maknanya kalau nak cepat memang kita kena basking lah. Saya fikir macam tu kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, rupa-rupanya Allah tu gerakkan saya untuk mengajar dulu. Tahu tak kenapa dia jadi macam tu? Dia setiap benda tu ada hikmah tau, ada sebab dia. Ni yang saya nak cerita ni. Right. Saya fikir saya nak basking dulu sebab saya nak duit macam tu. Tapi
perencanaan saya tu terbalik. Saya mengajar dulu baru dapat main basking. Okey, kenapa tau? Okey. So saya buat apa nama ni? Saya nak basking. Saya nak kena, lepas saya memilih untuk buat basking, saya kena keluarkan modal yang agak besar juga untuk beli gitar, beli speaker troli dan sebagainya. Saya kena cari sana sini. Maknanya memakan modal dan memakan masa. Lepas tu bila saya pilih, bila saya baca balik bahagian mengajar gitar ni, saya hanya perlu beli buku untuk belajar lah. Saya beli dekat Yamaha Music. Saya dah pergi dekat Metro Kajang, Yamaha Music Metro Kajang tu. Saya pergi tengok ada tak buku-buku untuk yang nak belajar gitar. Dia kata ada. Saya pun belilah. Beli RM10. Saya beli dalam 3 buku kan. Jadi saya cuma perlu buat iklan je. Sebab saya dah boleh bermain gitar, saya tak perlu keluarkan modal lagi apa. Saya cuma perlu keluarkan modal untuk beli buku saja. Jadi bila saya proses, saya memilih untuk membuat kelas gitar dulu kan. So saya buat kelas gitar tu masa dekat mamak tu. Saya tulis okey, mengajar gitar ni okey ni kan. So saya WhatsApp wife saya cakap tak idea balik, tunggulah lagi sejam nanti abang balik, ada kerja sikit. Buat saya tu okey je kan. So apa yang berlaku lepas tu, saya buat flyers. Saya dah mula buat flyers kelas mengajar gitar. Kan. So lepas dah mengajar gitar tu, lepas dah buat flyers tu, lepas balik rumah saya kejut wife saya kan, dengan mata terpisat-pisat tu. Dia pun tengok, apa benda bang? Saya buka laptop, okey tak flyers ni? Dia pun tengok kan. Tengok. Okey bang ni okey. Besok boleh lah print. So besok tu lah saya dah mula mengedarkan kertas kan. Jadi saya edarkan flyers tu dekat ni lah, dekat Tesco apa semualah kan. Pas-pas kat orang macam tu kan. So tak lama bang, selang beberapa jam, seingat saya dalam petang kot, lepas orang balik kerja, ada satu akak ni dia call saya kan. Dia kata, ni Encik Airi saya ada dapat flyers ni kan, ada mengajar gitar ke? Saya cakap ada kan. Dia kata kedai kat mana? Saya pun beritahu lah kat mana. Dan akhirnya kita orang berjumpa lah. Wife saya pun ada dekat kedai. So lepas bincang-bincang, wife saya closing kan. So dia dah bayar duit register lebih kurang 200 ke macam tu. Lepas tu bulan seterusnya RM100 kan. Sebulan RM100 untuk seorang, untuk belajar budak-budak kan. Belajar ajar strumming, chord dan sebagainya. Bermula dari situ lah kan. Jadi bulan tu saya dapat 4 orang kan. Adalah duit sikit, maka adalah harapan untuk selamatkan kedai tu. Alhamdulillah kan, adalah harapan. Dan duit yang ada sikit tu saya beli gitar akustik dan saya beli troli speaker. Troli speaker harga 400, gitar harga 400. Beli mic stand, stand music tu untuk buku. Saya lebih 1000 jugalah habis. 1200 macam tu lah habis kan. Jadi siang mengajar orang kan, tapi tak ada dah hari-hari. Dia ada schedule dia kan. Ni kelas gitar bersama adik Alif. Ni adik Alif. Alif, say hi. Hi. Say hi. So hari ni dah belajar lagu apa? Lagu episod. Dengan? Lagu Balik Kampung. Balik Kampung. Okey, lagu Balik Kampung kan? Okey. Ready? Okay. Okay, ready? Baby shark 1, 2, 3. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark. Mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark. Grandma shark, grandma. Grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Okay, laju. Run away, run away, run away. Okay, bro, give me 5 bro. Alright, tepuk tangan untuk diri sendiri. Alright, give me 5 diri sendiri. Alright. Jadi siang tu saya gunakan untuk apa? Saya gunakan masa tu untuk praktis menyanyi.
Tapi masalah yang lain pula saya jumpa. Dan masalah dia, bila saya nak praktis menyanyi, saya kena suara yang kuat. Jadi dia bising. Kedai tu jadi bising kan. Sebab kedai tu, dia satu lot dia bagi dua. Satu lot tu dia bagi dua. Sebelah tu kedai gunting. Jadi kalau saya menyanyi, jadi Gibson board yang buat partition tu, memang boleh dengar lah orang sebelah kan. Memang bising lah. Lepas tu, saya ada agak try menyanyi kat kedai. Orang yang gunting rambut tu dia pergi kat pintu saya kan. Aduh, potong betul lah kan. Habis nak buat macam mana kan. Kena respect lah. So saya tak putus asa lah. Tahu saya buat apa? Saya pergi start enjin kereta, buka aircon, saya nyanyi dalam kereta. Kan. Saya nyanyi dalam kereta, saya beli buku log yang hardcover tu, saya tulis lagu apa, repertoire kan. Repertoire tu saya tulis. Lagu Awi, lagu Search, lagu apa pun lah, lagu perempuan pun ada. Aisyah, Fauzal Latif, Zatul Samiun, lagu Ella, semua saya nyanyi. Saya cari key. Gitar pun letak dalam kereta bang, gitar. Sebab saya nak basking. Jadi bermula lah episod saya. Selain daripada mengajar gitar, saya main muzik lah, main basking kan. Bersama bayang menjelma, kau nyalakan cinta, terbakar jiwa yang berduri, kau curahkan rasa hanyut di lautan api. Lepas saya main basking tu, malam tu saya pergi lah basking mata-kata. Memang suara memang macam haram lah. Memang tak best lah suara. Tapi saya enjoy juga. Saya habis pukul 12. Selagi tak pukul 12 lagi tu saya tak berhenti. Siapa yang tahu dekat sebenarnya tu, dia tahulah. Memang dia nampak lah muka saya mana-mana. Saya selalu basking dekat Tesco. Dia ada hari-hari dia lah. Sebelum kat Tesco tu saya basking dekat Char Kway Teow, Pawang Char Kway Teow, dekat sebelah Sen Heng tu kan. Dekat situ lah. Selagi belum pukul 12 lagi tu saya tak berhenti. So collection saya dapat kadang-kadang ada RM8, ada RM10, ada RM20. Macam tu lah. Penat bang nyanyi. Memang sangat-sangat penat kan. Dekat tepi jalan tu je saya cari rezeki kan. Tapi apa nak buat, itu je yang kita boleh buat kan. Saya enjot juga. Sampailah saya dapat basking dekat Petronas. Yang tu okey sikit. Petronas dengan Tesco saya dapat. Kat situ source of income tu, collection dia quite okey kan. So saya dapat cover lah kedai, dapat sewa bayar kedai apa ni semua. Dan bila dah lama-lama tu, saya rasa macam kedai mainan yang ada dalam tu macam dah tak ada pancing kan. Jadi saya buat apa? Saya beli goodies bag banyak-banyak, dan mainan tu saya letak dalam goodies bag tu. Setiap basking dekat Tesco, saya akan pass kat budak-budak. Bagi free je lah. Melompat bang budak-budak. Memang suka gila. Dapat jam cantik, jam Iron Man lah, patung Spiderman lah, patung kecil-kecil lah kan. Banyak bang saya bagi. Saya nak kosongkan kedai kan. Sebab saya dah mula nak fikir letak-letak barang jual gitar pula, aksesori kan. Macam mana saya dapat idea tu? Kita pergi tengok Yamaha Music lah. Tengok apa yang Yamaha Music tu jual. Jual tali, jual tuning machine, jual tuner, jual element oil. Banyak lah kan. Tapi kalau aku ada mainan kat sini, macam mana aku nak letak barang-barang tu kan. Sebab aku ni dah tak boleh jual mainan ni, aku kena buka benda lain. Saya fikir macam tu lah kan. So repair gitar tu, benda tu belum lagi kan. Lepas tu sampailah habis mainan tu, dah kosong kan. Saya pun pergilah satu kedai ni, nak beli kedai DIY lah, kedai DIY. Nak beli wallpaper, nak beli lampu dilap apa semua kan, lampu LED tu. Konon-konon nak cantikkan kedai lah, kita nak buat dekor-dekor sikit kan. Lepas saya keluar tu, balik tu, saya jumpa satu kedai gitar ni. Kedai gitar ni jual gitar murah-murah lah, gitar brand China apa semua kan. Saya pun berhenti lah. Dah lama kita tak pegang gitar current kan. Sebab saya dulu pakai gitar Ibanez Japan, Ibanez RG 470, RG 470 kalau tak silap saya kan. Saya jual kat Yok Sagor kan. Siapa kenal Yok Sagor dah tahu lah. Saya dulu ada jual gitar tu kat dia kan. Gitar Yok Sagor, saya jual kat dia Yok Sagor tu.
Okay, so back to story kan. Saya pun belilah gitar. Wife saya pun sebenarnya tak berapa setuju lah. Sebab kalau nak beli gitar elektrik kena ada amp lah, apa dah semua macam-macam kan. Duit lagi nak pakai. Untuk for time being tak payah kot. Tapi saya keras juga, saya nak buat gitar tu kan. Nak beli juga gitar tu. Pasal gitar tu cantik kan. Lepas tu murah pula tu kan. Beli bukan nak main pun, buat display kan. So dekat kedai saya ni ada 3 balang kaca kan. 3 balang kaca beli dekat IKEA. So mainan semua dah bawa keluar. Saya letaklah gitar tu dekat tengah-tengah tu. Macam kedai saya tu kan ada dinding kaca. So daripada luar tu boleh nampak bahagian dalam kedai saya tu. Jadi lepas saya letak lampu lip bulb, lepas saya letak gitar tu sebagai display, Seorang-seorang masuk kan. Dia masuk, "Bang, saya nak tanya kat sini ada jual tali gitar tak?" Tak ada. Masa tu mainan ada lagi bang. Mainan tu ada sikit-sikit lagi kan. Ada sikit-sikit lagi. Sebab masa saya nak bagi pun mainan tu terlalu banyak. Kalau nak bagi free, nak basking, nak kena bawa barang banyak pula kan. Ada lagi mainan masa tu. So antara 3 balang kaca tu ada mainan, lepas tu ada gitar, lepas tu ada mainan. Dia macam tu lah. Gitar tu jadi display. Cantik bang gitar tu. Dia kena lampu cantik. Lepas tu datanglah orang tu. Ada yang tanya tali gitar, ada yang tanya pick gitar, ada yang dia datang bawa gitar kapuk kan. Ada pakcik tu datang bawa gitar kapuk. "Dek, nak tanyalah, telinga gitar ni ada jual tak?" Dia kata kan. Telinga gitar tak ada bang, tak ada jual. Ni bukan kedai gitar, ni kedai mainan. "Oh, saya ingatkan kedai gitar. Tengok ada gitar kat luar tu." Banyak bang orang masuk kan. Banyaknya tanya tali gitar lah kan. Dia tanya nak beli tali. Lepas tu saya pun tanya orang rumah, perasan tak kedai kita sekarang ni ramai lah orang masuk kan. Lepas tu ada customer tu masuk, dia tanya, "Bro ni ke yang basking malam-malam dekat Chocolate tu?" "Saya lah bang." "Oh, steady steady." Kata, "Okey, bagus lah tu basking kat sini tak ada kedai muzik. Kau jual lah barang-barang muzik macam tu kan." "Ya bang, kita tengah nak berniaga kan, tengah nak jual gitar tu kan." Tapi masalahnya bang, kita nak jual gitar ni bukan senang bang kan? Sebab barang gitar ni mahal kan. Kita nak jual bajet gitar pun kata apa, kena beli jumlah yang banyak kan. Baru dapat diskaun banyak sikit pun lah, ada margin. Macam itulah. Lepas tu bila dah ramai sangat orang, masuk kedai tu, saya dah mula rasa ada kelainan lah. Nampak macam ada rezeki lain pula nak masuk kan. Lepas saya bincang-bincang dengan rumah, cuba cari supplier yang ada jual murah-murah barang ni semua kan. Wife saya cakap tak ada bang, tak ada. Kita kena pergi China sana baru dapat. Masa tu kita mana ada Shopee, mana ada Lazada, semua tak ada bang. Masa tu top Alibaba lah kan. Alibaba masa tu. Jadi jom kita pergi China. Wife saya pun cakap, biar betul bang pergi China. Wife saya tengah mengandung kamu Chris masa tu kan. Ya betul pergi China juga kan. Ya nak pergi China lah kan. Cuba arrange tanya visa ke apa ke. Okey, dia pun tanya lah kan. So mula kita just nak tanya dulu. Tanya ni, tanya immigration, tanya ni buat pasport semua. So wife saya cakap, "Okey bang, abang kena buat pasport, kena tangkap gambar kat JPN dekat, kena pergi Putrajaya, debak-gedebuk dia semua kan." Saya pun cakap okey lah. Pun tanyalah wife saya, "Berapa duit kita ada?" "Adalah banyak-banyak ni." "Boleh lah kot, cukup lah kot, kita pergi China." So dipendekkan cerita, saya dah buat visa dekat kedutaan Cina tu. Lepas tu semua tinggal nak tunggu flight je. Masa tu yang pergi saya, wife saya dengan Along, Angah, anak kembar saya, dengan Adam. Adam masa tu umur 7 bulan ke 8 bulan masa tu, baby lagi kan. Naik flight pergi Guangzhou. Kita pergi Guangzhou, China. Masa kita pergi Guangzhou tu, kita tak bawa luggage. Balik tu baru kita bawa luggage. 2 luggage tu penuh. Bila buka tu ada tali, ada tuning machine, ada pedal nuts kan. Pedal nuts. Ada macam-macam lah. Memang penuh lah kan luggage tu. Kita orang pergi China. Pergi China. Masa saya pergi China tu, saya beli tali. Ada satu kedai toko muzik ni dekat Guangzhou tu. Dia tanya, "You orang Malaysia ke?" Kan? Dia cakap, dia orang China ni, dia tak pandai. Orang China ni dia tak pandai cakap bahasa Inggeris tau. Tapi yang nasib baik kedai saya pergi tu, boleh lah dia cakap sikit kan. You Malaysia." "Yes, I'm from Malaysia." Dia kan. Wah, dia suka orang Malaysia kan. Orang China dia suka orang Malaysia. Dia macam tu.
Lepas tu ada satu, mungkin bapak dia kot, orang tua kan. Yang bapak dia ni pandai cakap orang putih, pandai cakap bahasa Inggeris. Lepas tu dia tanya anak dia kan, anak perempuan dia, Messi macam tu lah kan, ada apa ni. Lepas tu dia pun cakap lah, orang ni nak beli banyak ni semua kan. So saya berdapat diskaun yang banyak tau. So Cina ni, orang ni cakap, dia kata masa tu aku tak tahu betul tak betul dia cakap. Dia kata kalau you beli tali Alice ni kan, saya ni orang pertama yang jual tali Alice ni kat Malaysia. Aku cakap, betul ke cakap kan? Dia kata betul. Sebab belum ada lagi dealer dekat China, dia jual pergi ke Malaysia, belum masuk lagi masa tu. Aku cakap, wow, okey lah ni kan. Aku pun bukannya ambil peduli cakap, jadi ada lah. Itu dia cakap, bukan aku yang cakap kan. So aku beli tali akustik, saya beli tali akustik dengan tali elektrik lah, tali Alice tu. Saya bawa balik Malaysia. Saya beli dalam 3-4 kotak juga lah. 3-4 kotak. Satu kotak tu ada 12. Kan? Ada 12. 3-4 kotak tu untuk akustik. Akustik 3-4 kotak. Elektrik 3-4 kotak. Macam tu lah. Banyak lah kan. So bawa lah balik Malaysia. Kalau nak cerita tentang pengalaman saya dekat Guangzhou tu, saya tak sempat kot. Panjang nanti cerita dia kan. Itu nanti kita cerita pada episod yang lain. So balik pada China tu, saya tak sabar ni nak letak barang tu dalam balang kaca tu kan, tak sabar kan. So bila dah balik Malaysia tu, masa tu dah bulan, saya buka kedai bulan 1 2015. Lepas tu sale zero, membawa sampai ke bulan 6, bulan 7 macam tu kan. Bulan 6 ke bulan 5 macam tu. Bulan 7 kita orang pergi China. Lepas tu bulan 8 tu baru start kedai gitar. Yang betul-betul jual gitar lah, yang ada kaitan dengan gitar. Macam tu. So mainan tu kita slow bagi free dekat budak-budak kan. Even kalau ada customer yang nak beli gitar pun, kita orang bagi mainan free kalau dia bawa anak lah kan. Macam tu kita sedekah. So itulah, bila dah sampai, dah susun barang, memang cantik lah kan. Aku pun happy. Tak sangka lah kita dah ada kedai gitar. Kan, tak sangka bang. Betul, daripada aku tak tahu nak berniaga apa, jadilah kedai gitar kan. So bila dah letak barang tu, dah kena lampu, memang dah cantik lah. So start tu lah aku buat page Papa Hero Corner Gitar dekat Facebook kan. Perkenalkan diri lah, yang kita orang ni menjual gitar dan ada mengajar gitar kan. Tapi saya letak juga membaiki gitar, saya letak juga kan, letak je macam tu. Right. So selesai dah satu, maknanya modal tu dah makin susut. Lepas tu dia tambah sikit dengan duit basking, dengan duit duit orang belajar gitar, dia tambah sikit. Lepas tu dah sampai satu masa tu dah cukup tu, kita laburkan modal lagi, duit tu tinggal sikit balik. Tapi barang tu dah banyak. Lepas tu bila kita letak dekat Facebook, follower tu ramai. Dia seorang-seorang like, dia nak follow kan, seorang-seorang like. Maknanya itulah kos yang saya bayar tu, yang saya laburkan bukan untuk beli barang je, tapi untuk rating page, benda yang kita tak nampak, benda yang tersirat. Itu sebenarnya yang kita bayar sebenarnya, duit yang kita laburkan tu kan. So sekali dah selesai bab yang barang dah beli daripada China. So kita throwback balik, macam mana keadaan masa saya pergi ke China tu. So saya flight sampai ke airport Guangzhou tu lebih kurang pukul 3.30 pagi macam tu. Masa tu bulan puasa kan. Bila dah sampai ke airport Guangzhou tu, wife saya mengandung and pregnant. Dan kita orang bawa stroller untuk Adam kan, untuk baby Adam dan anak kembar saya. So masa nak masuk airport tu, bukan senang bang. Kau jangan main kat China, jangan main bang. Security dia memang ketat betul kan. Sana sini semua CCTV penuh kan. Masa sampai tu, selang kita beratur nak masuk kaunter. Airport tu, kawasan tu tak ada lampu. Memang dia tutup pasal pukul 3 pagi kan. Dia waktu sana dengan sini lebih kurang je kan. So bila dia tutup lampu tu, sebab zone tu memang dah tak ada orang, so kita beratur tu dalam separuh gelap lah. Selang 5-6 orang depan saya, mungkin ada seorang ni dia warga Afrika kot kan. Dia beratur depan saya,
Dia lelaki seorang kan. Lepas tu datanglah Mando, orang pegawai immigration ke apa, saya tak pasti lah. Muka memang bengis, tapi kurus je kan, besar saya juga lah badan dia. Dia berdiri, tangan ke belakang, pegang toki. Toki dia besar bang. Besar ni kot toki dia. Aku tak tahu lah dia nak cakap dengan nak kasawan ke apa, aku tak tahulah. Tapi memang besar lah toki dia. Agaknya memang nak empuk orang sekali ke, tak tahulah kan. Lepas tu dekat pengawal, bahagian pengawal tu ada budak-budak muda pakai baju seragam. Lepas tu dia ada pegang besi tu bentuk U macam ni. Bentuk U macam tu. Maknanya kalau ada orang nak rusuhan ke apa, dia tolak je. U tu masuk dekat badan orang tu, dia boleh tolak je macam tu kan. Macam senjata lah kan. Aku tengok ada lain macam lah tempat ni kan. Lepas tu Mando tu dia datang lah dekat ni, dia berhenti dekat orang Afrika tu kan. Badan besar. Dia macam ni je. Dia panggil macam ni kan. Ya, orang tu pun dia pergi lah dengan bawa luggage dia. Lepas tu dia panggil Mando tadi tu, dia panggil budak dia 2 orang. Pergi escort ni, pergi masuk ke bilik khas tu. Bilik tu cermin, tapi separuh daripada cermin tu macam partition lah kan. Dia masuk kat bilik tu. Aku tengok dia buka baju, aku tengok dia taburkan beg macam tu. Oi, aku cakap janganlah jadi kat aku kan, macam tu kan. Lepas tu orang tu marah lah kan, kenapa jadi macam ni. Orang tu dia cakap bahasa Inggeris. Orang Mando tu orang China, mana reti cakap bahasa Inggeris, dia peduli apa kan. Tu tempat dia. Aku dah risau lah ni kan. Lepas tu datang lagi seorang Mando, tengok kita orang pula kan. Sebab Mando yang muda-muda tadi tu dia dah masuk kat bilik tu. Lepas tu yang Mando kedua ni pula datang macam backup lah kan. Backup nak tengok apa-apa yang mencurigakan. Lepas tu dia tengok aku, dia tengok bini aku, dia tengok anak-anak aku. Dia pegang toki juga, besar-besar bangang tu. Lepas tu dia calling. Aduh sudah, aku cakap apa hal lah ni kan. Dia calling sosial kan macam tu. Lepas tu datanglah budak dia. Dia buka satu kaunter tu ada lampu. Lepas tu dia buka macam tali tu kan. Dia buka tali tu. Lepas tu yang Mando nombor 2 ni dia kata pergi kat kaunter sana. Dia kata pergi kat kaunter sana. Oh lega. Rupanya pasal dia tengok wife aku pregnant. Wife saya tu pregnant. Mungkin ada polisi khas untuk orang pregnant ke apa ke. Terus skip kata terus masuk kaunter. Terus lepas. Masuk kaunter tu dia check lah. Ada face recognition tu. Aku nampak ada dalam screen dia tu kan. Dia tengok pasport. Dia tengok muka aku. Lepas tu dia tengok screen 3D tu kan. 3D tu. Oh memang canggih bang. Memang canggih China kan. Dia lepas lah. Dengan muka Adam pun sekali dia check. Muka Adam tu. Ada kan budak lagi dia tengok muka sama tak dengan pasport tu dia tengok kan. Okay sama. Lepas lah. Bila dah lepas tu, kau tahu tak apa jadi bang? Aduh aku rasa menyesalnya pergi sini aku cakap kan. Ini sebelum beli barang tadi lah. Ni masih mula sampai. Lepas tu aku inilah perjalanan PSC yang aku tak boleh lupa bang. Memang aku tak boleh lupa lah. Pergi China gamble bang. Pergi China gamble, main adab macam tu je kan. Tak ada apa-apa ilmu, tak ada apa-apa rujukan apa semua kan. Aku banyak main adab je. Bila dah keluar daripada tempat kaunter tu kan, dah lepas apa semua, dah cop apa semua, aku pergi keluar. Driver taksi kat luar tu semua datang kat aku. Ramai bang datang kat aku. Shh macam tu lah. Dia cakap Cina, I want to go this hotel. Semua belah. Apa semua belah? Salah ke aku cakap kan? Aku pun doi kan. Lepas tu apa ni, habis aku nak pergi taksi, nak pergi hotel, macam mana ni? Lepas tu aku tengok ada seorang driver taksi ni tengah isap kok kat sana. Aku pun pergi lah. Aku pergi tu, can you please bring me to this hotel kan. No English. Dia belah. Rupa-rupanya diorang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Siapa yang cakap bahasa Inggeris diorang belah terus. Memang diorang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Aku pun duk heran macam ni punya orang pun ada. Lepas tu bang, kita orang sangkut kat airport pasal tak ada driver taxi nak ambil kita orang. Sampai 6.30 pagi. Bini aku dengan serap pregnant duduk dekat kursi besi tu bang. Kita balik lah bang, tak larat lah bang ni. Ada apa, si Adam dah nangis-nangis berapa kali menyusu dah kan. Susu botol tu, susu tin tu. Si Alur Angam macam ni lah baring kan, dah sikit kepala duduk kat airport kan. Lepas tu ni sabar ada cara ni jap kan. Aku pun keluar lah, aku keluar tanya-tanya, semua lari bang. Semua lari.
aku cakap takkan aku nak cakap bahasa Cina, aku mana reti kan. Rupa-rupanya pasal diorang tak pandai cakap Cina. So diorang memang pangkah lah kan. Tak ambil lah orang-orang yang cakap bahasa Inggeris ni. Aduh, habis ni. Aku pun dengan penuh penyesalan, aku pun baliklah ke tempat bini aku tu. Jom lah kita balik Malaysia lah kan. Tengok-tengok tiket. Lambat pula nak balik Malaysia ni kan. Aduh, macam mana ni. Lepas tu aku sambil duduk tu, aku cakap, aduh, menyesal pergi sini. Kan, menyesal bang. Aku sekali menyesal bang datang sini. Kan. Tak dapat apa-apa kan. Lepas tu aku doa kan. Tu je lah aku mampu kan. Aku doa, ya Allah, kau tolonglah aku ni. Tolonglah kami ni kan, bagilah kami petunjuk macam mana kan. Ni nak jadi cerita ni. Allah tu sentiasa ada bang. Percaya cakap aku bang. Masa aku tengah nak bangun, nak beli tiket balik ke Malaysia dengan hampa, datang ada satu lagi flight yang baru sampai daripada Malaysia kan. Tengah jalan, orang yang baru sampai ni, dia jalan depan aku lah kan. Tiba-tiba aku nampak ada orang Malaysia, orang Melayu kita, seorang ni pakai tudung, seorang ni lelaki lah, lelaki dengan perempuan. Seorang ni, yang perempuan ni pakai tudung, yang lelaki ni dia pakai spek. Nampak segak sikit lah kan. Aku tak cerita banyak bang, aku terus tahan. Aku tahan dia kan. Assalamualaikum. Aku test dulu. Assalamualaikum. Dia pun berhenti. Waalaikumsalam. Kan. Bang ni orang Malaysia Ya, saya orang Malaysia. Alhamdulillah bang, tolong saya bang, saya sangkut. Lah, kau sangkut ke? Cakap kan. Okay, tak apa. Kata kan. Lepas tu dia pun seret luggage dia. Sekejap wife saya nak pergi ambil luggage ke apa tu kan. Lepas tu dia borak. Aku pun cerita lah apa masalah aku, apa tujuan aku datang sini. Rupanya dia pun memang selalu datang China. Dia kata, kau tak boleh macam ni bro. Dia umur aku sebaya kan. Masa tu umur saya dalam 30-an lah. 36 macam tu. Kau tak boleh macam ni bro. Diorang memang tak pandai cakap bahasa Inggeris. Kau kena daripada Malaysia tu, kau kena ambil gambar hotel yang dekat Guangzhou tu. Kau kena ambil gambar tu, ada nama tulisan Cina besar-besar kat situ. Kau kena tunjuk kat diorang. Tunjuk je kan. Nanti diorang tengok. Oh okey. Macam tu. Dia akan macam tu. Oh aku faham kan. Lepas tu line Google tak boleh ada kat sana. Kalau tak boleh lah aku nak Google gambar ke apa, tapi tak boleh. Tak boleh masuk Google langsung. Handphone aku dah lah ada Google je kan. Tak boleh. Memang aku main radap macam tu je kan. Lepas tu alhamdulillah lah, ada lagi harapan. Susah bang nak jadi PhD kita, berjaya PhD kita ni. Aku budak pening. Aku kalau cerita kat semua yang datang ni, semua gelak kan. Semua macam wow, tak sangka sampai macam tu abang. Itulah dia. Ni reality dia kan. So lepas tu daripada Guangzhou ke hotel kita nak pergi tu, kalau naik kereta 4 jam. Kau boleh bayang tak bang, 4 jam bang nak keluar Guangzhou ke tempat hotel kita nak pergi tu, tempat kita nak beli gitar tu, 4 jam bang. Kalau dekat KL boleh pergi Johor. So kita ni gila 4 jam. Habis takkan aku nak naik kereta 4 jam. Tak sanggup aku cakap kan. Dia kata jangan, kita bukan naik kereta, kita naik metro. Oh naik metro. Metro tu train bawah tanah. Laju bang. Laju. So kau kena beli ni semua. Kena ada macam kupon ke apa macam tu lah. Token kan. Token masuk tu. So ada mesin. Semua bahasa Cina. Kan? Semua bahasa Cina. Memang kalau kau pergi sana, kau rasa macam bodoh je kan. Sebab kita tak tahu apa-apa kan. Kalau macam kita pergi tempat-tempat yang ada tulisan bahasa Inggeris ke, tulisan ni ke, kita rasa macam selesa sikit kan. Tapi tak ada, ni semua tulisan Cina kan. Tak apalah, aku pergi je lah kan. So naiklah aku ke LRT. Masa tu LRT pula, nama dia metro kan, metro. So bila daripada metro tu dah naik tu, aku naik je metro tu, dia lebih kurang sama juga macam LRT Malaysia ni, sama je. LRT Putra ke apa kan. Aku pun dah lama dah naik LRT. Masa aku naik kat situ, orang-orang dalam tu semua munjuk bang muka dia. Diam je. Semua muka pesawah, muka petani, muka penoreh getah. Bukan nak burukkan tak. Maksudnya muka-muka orang yang marahin. Muka-muka orang yang marahin. Dia macam tu. Tapi naik train. Lepas tu ada satu orang Afrika ni. Aku takkan nak panggil dia negro. Aku panggil Afrika lah kan. Ada orang Afrika ni. Dia pakai coat. Dia bawa briefcase.
dia pegang LRT punya handle tu, dia pun pandang aku. Pandang. Ha, dia gelak. Apa pasal dia ni gelak kat aku ni? Aku duduk pelik kan. Are you from Malaysia? Dia tahu aku orang Malaysia. Dia tengok aku ni macam kera sumbang kan. Yes, I'm from Malaysia. Yeah, my name is apa tah dia kata. Katalah John kan. My name is John. I was engineer here. So what purpose you being here? Kan. Oh, I want to buy a guitar. A guitar parts. Oh, you should not go into here. You should go into Wuhan there. Wuhan ke apa? Shenzhen. You should go to Shenzhen there. You should not go here. Here have, but it's not big as Shenzhen there. Dia kata. Ulah, aku tadi member aku ni yang baru jumpa tadi ni, Adi nama dia. Lah, Adi, aku salah pergi ke Di? Tak adalah, sini pun ada juga. Cuma dia kata tu Shenzhen tu, dekat U dia kata. Nama tempat tu U, Shenzhen kan. Dekat U tu kalau kau pergi, tempat dia lagi besar, lagi banyak pilihan. Kat sini yang kecil-kecil je, dia kata. Oh, ya ke? Tapi tak apalah, boleh je kalau kau nak beli, dia kata. Macam itulah. Lepas tu kita orang borak. Rupanya dia ni kerja engineer, IT engineer untuk syarikat Apple. Apple punya subsidiaries lah kan. Apple kan ada banyak cabang kan. Dia kata, be careful with your kids. Itu dia cakap tu. Be careful with your kids. Oh, aku masa dia cakap je tu aku dah risau dah bang. So dipendekkan cerita, sampailah kita orang ke hotel. Tak sampai 4 jam pun. Cuma jarak je connect kita 4 jam. Jarak tu dalam sejam lebih ke lah dalam train. Lengur ke lah kaki kan. Lepas tu dah sampai hotel tu, aku tidur dah letih apa semua. Petang tu kita orang jalan. Si Adi ni bawa kan. Nasib baik bang, aku jumpa si Adi ni. Baiklah dia kan. Nasib baiklah aku jumpa dia. Wife aku pun ada kawan kan dengan rumah dia tu. So kita berpecah. Dia beli barang dia untuk jual kat Malaysia, aku pun beli barang aku untuk jual kat Malaysia. So kita orang berjumpa lebih kurang pukul 9 malam dekat satu tempat ni, kita makan sama-sama. Hotel pun kita bilik sebelah-sebelah. Macam itulah cerita dia kan. Hotel pun bilik sebelah-sebelah. So dipendekkan cerita, kita orang pun berjaya. Misi berjaya bang. Ya Allah, Alhamdulillah, misi berjaya bang. Kita bawa balik penuh bang. Kita punya kita punya almari kaca tu penuh dengan barang gitar. Ada pedal, ada tali gitar, apa ni semua. So aku nak iklankan dekat page pun sedap kan. Dia cantik sikit kan. Itulah bang pemula dia bang. Okay, so saya berhenti sampai sini je dulu. Nanti kat episod seterusnya, macam mana gitar pertama yang saya set up atas lantai je bang. Itu nanti kita cerita. Okey lah, saya berhenti sampai sini je dulu. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.